perkara kena bincang. Yang pertama, sihir. Masih berlaku lagi ke? Ya. Dalam masyarakat kita masih berlaku lagi amalan sihir menyihir. Apakah sihir yang paling popular di Malaysia ini? Yang paling popular ialah sihir pengasih. Bila mana seseorang manusia dia bercinta, dia nakkan seorang manusia lain, tapi tidak mendapat balasan. Si laki-laki cintakan seorang wanita, tapi dia bertepuk sebelah tangan saja. Dihina dia pula. Kalau macam ni muka tak siap, tak payahlah nak merisik saya. Saya ni level artis, kau tahu tak? Kau muka tak siap, pergi siapkan muka kau dulu. Lagi tercabar kelelakian dan kejantanannya, maka hilang kewarasan ketika itu. Apa dia buat? Ini kes benar, walaupun tak masuk TV. Cerita benar. Sebab saya terlibat dengan perubatan Islam, perawatan Islam tak lama tuan-tuan, baru 21 tahun. Ada sedikit sebanyak kes-kes yang di-refer kepada saya. Akhirnya laki-laki ini buat apa? Dia cari minyak dagu. Minyak dagu orang mati. Ini jahatnya sihir tuan-tuan. Setan pada minyak lain boleh. Minyak masak boleh, minyak gamat boleh, minyak ikan boleh, banyak lagi minyak lain. Tapi dia kata kalau mu nak lagi berkesan, mu ambil minyak dagu. Minyak dagu siapa? Orang yang sudah mati. Siang tadi bus, malam nanti kamu korek balik kuburnya, kamu dudukkan mayat tadi, buka bahagian kepalanya, kamu ambil api letakkan di bahagian dagu sehingga pecah dia punya dagu, dia punya kulit, dan keluar minyak. Minyak tu kamu tak ada, tak banyak, 2-3 titis saja. Tapi setan mengajar kita buat jahat. Dan kejahatan yang paling zalim ialah melakukan kejahatan kepada orang yang tidak bermaya dan lemah. Apatah lagi mayatnya sudah tidak boleh buat apa-apa. Kampus balik. Dahsyat tuan-tuan. Akhirnya dijampi serapah dengan mentera-mentera yang memuja-muja syaitan, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya jadilah apa yang dia nak. Calit kepada budak perempuan ini. Daripada rasa benci yang meluap-luap menjadi cinta sayang mendadak. Sama semua staf satu office pelik. Kau ni apa pasal? Dulu kau benci dia, menyempah dia, sekarang kenapa kau cinta dia? I love you, you love me, I love you, you love me. Rindu dia lah. Orang lain semua tak tahu. Dia pun tak tahu dia kena sihir. Dia tak tahu. Tapi itu macam mana ustaz tahu? Dia cerita. Macam mana dia cerita? Macam dia tahu? Suami dia cerita. You ingat lagi tak masa kita kerja sama-sama dulu, you menyampah kain, muka tak siap apa semua? Masya Allah. You tahu tak macam kita boleh kahwin? Dia cerita sampai Z. Akhirnya baru saya tahu. Sebab dia cerita. Berlaku? Ya, berlaku. Sihir pengasih. Sebab itu tuan-tuan, dalam kehidupan masyarakat ni tuan-tuan, pertama ialah kita tidak bolehlah menghina orang. Kalau tak nak cakap, tak nak. Gitu, tolak dengan cara baik. Orang datang cara baik, dengan kata-kata baik, tolak dengan cara baik, dengan kata-kata baik. Nak ingat kepada, tak kira laki-laki ke perempuan ke, sama saja. Satu. Yang kedua ialah sihir pemisah. Pisahkan apa? Dia boleh pisah mana-mana hubungan yang tercipta. Dia boleh pisahkan antara suami isteri bercerai-berai. Duduk dalam, tak boleh tengok muka you. Dia tengok muka suami, walaupun handsome, dia nampak muka suaminya huduh. Walaupun muka isterinya cantik jelita, dia nampak muka isterinya kerepot. Tak boleh. Akhirnya terpisah. Tak mampu dah. Sihir pemisah namanya tuan-tuan. Dia boleh pisahkan antara tunang dengan tunang. Malah dia boleh pisahkan antara adik-beradik, anak dengan bapak. Pisah. Sihir ni jahat. Berlaku? Ya, berlaku sebab pengalaman kita merawat. Yang ketiga ialah sihir pendarahan. Sihir pendarahan ni tuan-tuan biasanya berlaku kepada antara isteri dengan isteri, iaitu dengan madu dia. Dia tak mau suaminya mendekati,
madu dia, isteri ketiga, keempat, 1, 5 gitulah. 5 tak ada. 1, 2, 3, 4. Maka adalah salah seorang, dijumpalah tukang-tukang sihir ni, sihir. Macam mana pendarahan berlaku? Keluar kok mana? Faraj. Ikut anggota sulit keluar. Bukan kok mulut, ikut anggota sulit. Jadi bila suami tengok, uzur. Besok lusa uzur, seminggu uzur, sebulan uzur, setahun uzur, maka suami tak sentuh. Sebab berlakunya pendarahan, asyik keluar darah je. Heran. Dan keluar darahnya banyak, bukan sikit. Berlaku? Ya, berlaku sebab dirujuk kepada kami. Ya, yang keempat, contohnya, sihir apa? Sihir perniagaan. Pun juga berlaku sebab dalam kes file kita. Macam mana Ustaz? Peniaga sama peniaga dia dengki. Bermula dengan dengki. Meniaga sama-sama meniaga, nasi lemak sama-sama nasi lemak. Ini kes yang saya handle. Masuk hospital, salah seorang ni meniaga nasi lemak. Akhirnya bila kita rawat, keluar suara. Tanya-tanya, aku menyampah dia, aku dengki dia. Pasal apa? Sebab nasi lemak laku. Engkau tak laku, aku tak laku. Nasi lemak laku, orang beratur beli nasi lemak dia. Bila kita cek, ya betul tuan-tuan, tapi kita tak nak buruk sangka lah, boleh jadi syaitan tertipu. Tuan-tuan, saya kata kat dia, nasi lemak kau tak sedap. Lepas tu orang tak beli, marah dia. Saya kata kat orang sakit ginilah, lepas ni akak tak payah meniaga lah depan dia, akak pergi tempat lain lah, selamat, lepas tu tak sakit-sakit lah. Datang seorang hamba Allah, Ustaz, saya meniaga pasar malam. Semalam pasar malam, seorang pun tak singgah. Allah. Lepas tu pagi tadi Ustaz, kawan saya jumpa saya. Man, kau tak meniaga pasar malam ke malam tadi? Meniaga? Kat mana? Kau pindah ke? Tempat biasa? Tak nampak pun. Pada kawan yang biasa singgah pun tak nampak. Tutup. Subhanallah. Peliknya tuan-tuan, dia berlaku pada bangsa kita yang seagama dengan kita. Datang seorang hamba Allah, Ustaz, saya ni pagi ni nak buka kedai. Bila buka je kedai, kan dia punya pintu buka je tu kat atas. Buka je kedai, masuk je, gatal-gatal satu badan. Saya pun kata, Ustaz, dah hati, saya kata, saya kena pergi hospital ni. Mungkin ada penyakit gatal ke apa, nak ambil krim lah. Dia pun tutup, hilang gatal. Buka pintu balik, tutup, hilang gatal. Dah tahu dah. Ini penyakit sihir namanya, dalam bab niaga. Berlaku? Ya, berlaku, sebab tu saya cerita. Ini kes file kami, tuan-tuan dan Allah. Sihir apa lagi? Sihir lidah jadi kelu. Di mana berlakunya? Dalam mahkamah. Berlaku, ya. Peguam bela nak cakap tak boleh. Apa lagi? Pendakwa rakyat nak cakap tak boleh. Sampai ada hakim nak cakap pun tak boleh. Susah. Sebab jahatnya perbuatan sihir ini. Dia tak kira siapa-siapa. Asalkan ada sihir, ada pula permintaan daripada orang yang jahat macam ni, maka berlakulah sihir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang keseterusnya adalah sepanggil sihir ar-ribtu, ribat. Dia boleh ikat. Ikat apa? Biasa berlaku pada malam pertama dah start dah sihir ni. Berlaku pada pasangan pengantin yang baru menikah. Ialah mungkin ada orang nak kan, maka tak dapat, bukan jodoh, ataupun tak dapat restu ibu dan ayah, akhirnya dinikahkan dengan orang lain. Maka dia tak puas hati, dia tak putus asa, dia cari tukang-tukang sihir yang boleh memberikan perkhidmatan untuk menjahanamkan kedua-dua pengantin itu. Sepatutnya malam pertama malam yang begitu indah, melayari bahtera perkahwinan. Malam pertama, tapi malahnya yang laki-laki tidak berfungsi alatnya. Tak fungsi. Duduk ngana macam kepuk lekor.
Tadi pagi okey, siap stamina okey lagi, petang okey, masuk malam lembek. Tak boleh. Kenapa bang? Entahlah. Setiap kali nak bersama, setiap kali nak bersama, jadi gitu. Ataupun berlaku pada isteri, setiap kali nak bersama, tak boleh. Macam ada satu batu yang menutup, yang keras. Jahat sihir ni tuan-tuan. Ada sampai 5 tahun menderita, sehingga dia datang jumpa pusat rawatan. Allah, kamu dah kena sihir ni. Pergi jumpa doktor, doktor kata normal. Doktor kata normal, tapi tidak boleh bersama. 5 tahun tuan-tuan, azabnya pengantin baru. Yang perempuan masih dara lagi, 5 tahun kahwin. Alhamdulillah sesudah dirawat, dah dapat anak dah sekarang. Subhanallah. Itu tuan-tuan, jahatnya sihir ni, sebab dia adalah permainan syaitan. Sebab dia campur tangan syaitan yang menjadi mangsiklah manusia. Itu belum kira lagi sihir sakit pada badan. Belum kira lagi sihir sakit pada badan. Sihirnya barangkali badannya, kulit jadi begitu begini, macam-macam tuan-tuan. Sihir jadi gila pun ada. Sihir gila namanya. Tak apa tuan-tuan, saya tak nak, tapi itulah sihir yang berlaku dalam masyarakat kita. Sampai sekarang dia wujud sebab ada tukang-tukang sihir. Ni kalau zaman Nabi, zaman para sahabat, tukang sihir hukuman dibunuh. Kalau dia tak nak bertaubat, dibunuh. Allahu Akbar. Satu. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, macam mana nak tackle, macam nak rawat? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh buat sendiri, silakanlah. Ya? Nak rawat sihir ini, tapi sebaik-baiknya pergilah jumpa pusat rawatan. Ni sini dekat je, Kuala Ibai ada Darul Syifa kan, peninggalan almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Harun Din. Pergilah. Ustaz dah pergi ustaz. Berapa kali dah? Sekali. Tak sembuh-sembuh pun. Baru sekali. Allah Ta'ala nak tengok kesungguhan kita sebenarnya. Nak tengok kita sampai peringkat kita tu cantiklah, boleh baca ayat kursi dengan cantik dan istiqamah, boleh baca ayat-ayat penangkis sihir. Sampai tak macam tu, insya-Allah sembuh. Tapi kalau kita sendiri mengharapkan ustaz yang baca, kita pun tak nak usaha. Ustaz tolong buat doa, ustaz tolong baca, ustaz tolong ngejis, ustaz tolong tu, ustaz tolong ni. Semuanya ustaz. Mana tugas kitanya? Sampai ada seorang hamba Allah tu dia kena sihir. Dia pula rajin, mulai baca Quran, puasa, tahajud semua. Tuan-tuan, tapi tak sembuh-sembuh juga. Bila datang jumpa kita, dia kata, ustaz, boleh tak ustaz doakan saya jadi manusia yang baik, sempurna? Saya tak mau dah. Ustaz doa saya sembuh. Kenapa pula? Sebab saya bimbang ustaz. Kalau saya sembuh, saya takut saya tidak lagi tahajud, tidak lagi baca Quran, tidak lagi qiyamul lail, tidak lagi puasa sunat, tidak lagi zikir, tidak lagi istighfar, tidak lagi selawat. Pula dah. Ustaz dengan doa saya sembuh ya. Saya dah seronok dengan alam saya ustaz. Masya-Allah, tahap macam tu pula. Jadi wali Allah dah. Sebab di setiap dugaan, cubaan, ujian ada hikmah, kebaikan kita tahu. Yang kita tak nampak. Orang kata apa? Tuan-tuan, kita berjalan-jalan, tercucuk duri. Allah jahat duri ni. Sedangkan hikmahnya lah, Allah kata Nabi, gugurkan dosa. Walaupun tercucuk duri saja, gugur dosa. Sebab kita tak nampak, kita tak tahu. Kita marah duri, bodoh duri ni. Dan aku lalulah dia ada. Tuan-tuan, ni satu yang tamu sihir. Ya? Ada ayat-ayat dia tuan-tuan. Ayat-ayat Quran tentang sini ada. Contohnya dalam surah Al-A'raf. Saya bagi satu cukup lah. Surah Al-A'raf ayat 117 hingga 122. Cukup, satu cukup. Ayat surah Al-A'raf 117 hingga 122. Tuan-tuan dah tahu dah. Al-Fatihah, Ayatul Kursi, Kul. Ini bagus. Tu hak tuan-tuan dah biasa dengar. Cuma tambah sikit lagi dengan surah Al-A'raf ayat 117 dengan hingga 122. 117 hingga 122. Ini cerita bab Nabi Musa. Sebab Nabi Musa zaman dia terkenal dengan sihir, dan Nabi Musa melawan kuasa sihir tadi dan menang. Dan hapusnya sihir sampai tukang-tukang sihir Firaun tadi tu
beriman dengan Nabi Musa, dan mereka sanggup disalib atau di tangan dan kaki bersilang oleh Fir'aun. Sanggup sebab kami beriman dengan Nabi Musa. Ini betul ni, hak kami main ni tipu-tipu je, hak ni betul. Masya Allah. Tuan-tuan, nak beritanya terbatal sihir zaman Nabi Musa. Jadi tuan-tuan boleh rujuk surah Al-A'raf ayat 117 hingga 122. Tuan-tuan dirahmati Allah. Ada 16 minit lagi. Saya nak bagi-bagi sikit. Yang kedua, saka. Saka ni tuan-tuan, dia sebahagian daripada sihir. Sebab kalau tadi ada sepakatan antara manusia dengan syaitan, yang ni dia ada perjanjian antara manusia dengan syaitan. Perjanjian macam kita sign kontrak lah, MOU dengan syaitan. Bila kita sign MOU dengan syaitan, maka akan ada perjanjian, ialah kamu kena jaga aku, kamu kena jaga anak cucu aku, cicit aku, 7 keturunan, kamu kena lindungi aku, kamu kena tunaikan hajat aku semua. Syaitan setuju. Tapi cara sama juga, kena pijak Quran, macam-macam lah tuan-tuan, kena minum darah apa semua, kena sembelih setiap malam, setiap tahun ke jamu darah kepada setan tadi nak minum darah, macam-macam. Itu semua benda-benda syirik. Syirik, sembelih kambing, ayam untuk jamu setan darah tadi, syirik. Tak pasal-pasal balik buat kerja syirik. Ya tuan-tuan, Allah Akbar, balik Mekah, ya anak buah dia sakit, sembelih kambing nak jamu, nak bagi pada Tok Bomo. Tok Bomo kata nak jamu dia punya jin lah, balik Mekah. Tapi bukan sini lah, orang lain tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, apa kerja saka ni? Pertama ialah kerja saka nak jaga diri kita. Nampak baik, bagus lah jaga diri kan? Tak bagus. Allah jaga kita. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku sebagai pelindung, wakil, penjaga. Bukan syaitan, bukan iblis. Kita semua okey je kan? Kita tak perlu setan, tak perlu setan, tak perlu saka, tak perlu iblis. Tapi bawa kereta okey je sebab Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi majriha wa mursaha, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tengok, kita minta perlindungan, pemeliharaan Allah sepanjang perjalanan. Okey apa? Tak perlu minta dengan setan, tak perlu minta dengan iblis, tak perlu. Syirik. Jaga diri kononnya kan. Lagi jaga keluarga. Dulu-dulu macam tu tuan-tuan, jaga keluarga. Kalau ada orang niat tak baik, maka setan tadi akan menjadi pelindung. Sedangkan diajar a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan. Tiba-tiba kita tukar, aku berlindung dengan syaitan pula. Salah, nampak dah salah. Lagi tuan-tuan, melindungi rumah. Dulu-dulu rumah kampung-kampung dulu tuan-tuan jauh jaraknya, 500 meter sebuah rumah, 500 meter sebuah rumah. Kadang-kadang menakutkan dalam kebun, dalam orang semak. Maka mereka perlukan ilmu macam ni, nak jaga rumah, terutama tengah-tengah malam. Terutama lagi kalau kita tak ada di rumah, anak bini kat rumah, maka saka tadi akan berupa menjadi harimau duduk bawah rumah. Jadi siapa-siapa niat tak baik, dia berupa jadi harimau, dia mengaum, lari kawan tu. Dipanggil apa ni, jaga keluarga, jaga rumah, jaga diri. Subhanallah. Jaga kebun pun ada. Orang dulu-dulu kan kebun bereka-reka tanah dia. Orang dah tua dah, tak larat dah buat. Tapi kenapa kebunnya terurus saja? No, jauh no, terurus. Orang dah tua dah. Kita tak nak buruk sangka. Tapi dalam ilmu ni, kadang-kadang ada orang tertentu dia membela. Dulu-dulu lah, ya, membela untuk halal babi hutan, untuk menguruskan kebun. Maka ini juga benda salah, walaupun nampak bagus. Oh, okey Ustaz, kebun saya susun rapi, bersih, nampak bagus. Tapi hakikatnya ialah Allah yang Maha mengetahui. Salah, syirik, berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun tuan-tuan untuk berubat, bela saka ya, bela saka untuk berubat. Ini saya pernah, sebab kita pernah jumpa macam-macam orang, tapi dia akan berubat biasa tengah malam, 12 tengah malam. Bila semua orang dah tidur,
berubat, beroperasi lah. Tukar-tukar. Saya tak nak sebut tu bomo apa semua. Bomo baik. Oh, ada bomo baik. Sebab dulu-dulu kan orang yang pandai berubat dipanggil tu bomo. Baik ke tak baik dipanggil semua tu bomo mereka. Sekarang orang panggil perawat, Muslim, perawat Islam. Sekarang dulu semua tu bomo campur. So kita tak boleh panggil tu bomo lah, kita panggil tukang sihir. Jadi saya pergilah. Tengok kadang dia masukkan jin dia dalam badan. Maka berinteraksi lah tukang ini dengan siapa yang buat? Oh, yang buat ni ialah jiran dia. Kenapa dia buat? Dia buat sebab dia dengki. Dengki apa? Dia tahu cerita semua benda tu. Dia ada connection dengan jin, sama-sama jin, setan sama setan. Dia ada connection, dia tahu. Boleh tak pergi Amerika? Oh, sampai Amerika pun boleh pergi. Dia sekejap dia laju. Macam Ifrit. Dia boleh angkat, dia kata aku boleh angkat singgasana Puteri Balqis tu daripada Yaman, Palestin, tempat Nabi Allah Sulaiman tu. Yaman Puteri Balqis, Palestin Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kata apa? Siapa boleh angkat singgasana Balqis ke sini? Saya, kata Ifrit. Saya boleh angkat dia sebelum tuan bangun sudah ada sampai dah. Jauh tu Yaman dengan Palestin. Tapi dia kata aku boleh angkat. Jadi sebelum tuan bangun dari tempat duduk tu dah sampai dah. Masa tu Nabi Sulaiman duduk. Maknanya cepat nak bangun tu masa juga. Masya Allah. Dia mereka dia cek konon-konon lah. Saya tak tahu tipu ke tak tipu. Sebab kita bukan boleh percaya setan. Dia boleh tipu kita, laga-lagakan kita. Siapa buat? Pak mertua dia. Siapa buat? Bekas bini dia. Siapa buat? Bekas suami dia. Siapa buat? Dia cerita habis. Jangan percaya tuan-tuan. Setan dia suka kita bergaduh, bercerai-berai, bermasam muka. Itu kerja setan. Sebab tu bila berubat jangan guna setan. Berubat nak sembuh, jangan tanya pula siapa buat saya ustaz. Mana aku tahu. Tanya gitu. Saya bukan tok bomo, saya bukan tukang sihir. Kerja saya merawat, doakan awak jadi baik. Awak dah jadi baik kan? Alhamdulillah. Jangan tanya siapa buat, nanti awak jadi sakit balik. Sakit apa? Sakit hati. Kemudian dah sakit hati, awak buat fitnah pula. Oh, dia lah buat. Jadi semua bermusuh balik. Awak dah okey, dah sihat, cukup. Alhamdulillah. Subhanallah, tuan-tuan. Ya, ada kadang-kadang saka buaya. Dia nak jinakkan buaya, dia bela saka tu di buaya. Kalau ada orang kena bedal baham oleh buaya, maka saka dilepas, saka dia akan arahkan mana buaya makan. Mana buaya makan budak tu? Serah diri. Tiba-tiba buaya serah diri. Yang dah yang itulah yang bersalah, serah diri. Maka dibunuhlah. Tengok ada. Ni pandai dia guna saka. Walaupun ada yang sikit saja, kemudaratan yang banyak, iaitu boleh menyebabkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi ada kalau nelayan dia guna hantu laut, saka dia lah hantu laut. Jadi senang kerja dia pergi ke laut tuan-tuan, dia suruh hantu laut buat kerja. Maka hantu laut pun buat kerja, hantu laut pun pergi kepung ikan-ikan, masuk dalam pukat ke dalam apa semua masuk. Dia tarik. Sekejap tuan-tuan, 30 minit. Masuk dalam kapal dia, perahu dia sampai dah, balik ke jeti. Cepat balik. Ya, alhamdulillah rezeki. Padahal yang kerjanya hantu laut. Masya-Allah, nampak tak? Nampak kelebihan? Ya, tapi banyak kemudaratannya tuan-tuan dan mati Allah. Toyo juga saka. Toyo. Saya tak tahulah badan warna hijau botak, saya tak tahu. Tapi toyo ni ialah dia kerjanya curi duit. Curi duit. Tak banyak, sikit je, tapi berlaku setiap hari. Jadi banyak lah. Ini juga salah satu bentuk saka yang dibela. Jin, setan yang dibela untuk berkhidmat pada kita. Padahal kita jadi khadam dia. Sebab kita dihamba dah, kita buat benda-benda syirik. Nampak macam bagus. Tapi tuan-tuan mati Allah. Sebab tu kalaulah tuan-tuan perempuan ada orang nak bagi saka, jangan terima. Sebab susah nak buang. Nak saka tak? Ada anak murid saya, Ustaz tahu tak, saya ada kelebihan. Masa tu murid saya umurnya 18 tahun. Lepasan SPM, saya menjadi seorang pensyarah di sebuah kolej.
Saya panggil dia ke bilik, dia datang, Ustaz tahu tak saya kelebihan? Kelebihan apa? Saya boleh angkat peti ais dengan satu jari je. Peti ais punya berat tuan-tuan, satu jari, bukan satu tangan, satu jari boleh angkat. Saya tanya balik, siapa lagi yang boleh angkat macam kamu? Mak saya. Tahu. Mak boleh angkat juga, anak boleh angkat. Logik ke tak logik? Tak logik. Ya, tapi disebabkan ada perkara luar biasa yang bernama sihir, tuan-tuan, dia boleh angkat. Siapa angkat? Bukan dia, setan yang angkat. Nampak macam bagus kan? Senanglah. Duduk rumah flat tingkat 13, angkat gitu. Naik peti ais, angkat sofa, naik sofa. Boleh buat satu profession tu. Kau nak tahu aku angkat tingkat 3, sofa kau ni. Lihosa. Bayar RM20. RM20. Kita satu jari. Tak tingkat 3. Dapat RM20. Tapi ingat, kesannya kepada akidah kita syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu jangan, walaupun daripada bapa kita ke, tok kita ke, nenek kita ke, posdar kita ke, jangan minta maaf, saya tak mau. Susah nak buang. Malah jahatnya saka ni tuan-tuan, pertama kita nak jamu dia. Jamu kena ikut menu dia. Bukan menu kita, nasi dagang ke boleh, kau dia tak makan. Dia makan dia biasa pulut kuning. Ada telur sebiji. Telur tu tuan-tuan, telur sebiji ya, bukan telur mata. Telur sebiji. Kemudian apa lagi? Ada bertih. Ada ayam panggang sekor. Peha tak main. Ayam panggang sekor. Kemudian apa lagi? Dia nak darah. Ada darah pula. Darah kucing ke darah ayam, tak kisah. Ini darah. Masya Allah. Rahmati Allah. Maka ulama menyatakan bahawa hukum ini ialah haram, berdosa. Saka ataupun setan belaan, dipanggil saka, dipusakai. Haram hukumnya tuan-tuan, berdosa. Ya, ini kata Al-Imam Asy-Syafi'i dalam fatwanya. Imam Ahmad bin Hanbal kata haram dalam fatwanya. Apalagi ramai-ramai ulama kata bersahabat dengan jin pun tak payah. Apalagi nak guna jin, bersahabat dengan jin tak payah. Ramai sahabat-sahabat kita kalangan manusia, kenapa nak bersahabat dengan jin? Macam tak ada orang nak kawan kita, nak tak laku. Siapa kawan awak? Setan. Lagi jin. Eloklah, gilah kawan. Kita bimbang sebab Nabi sebut al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu akan ikut agama kawannya. Kalau kawan kita setan, lama-lama kita akan ikut agama setan. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka kata Nabi, hendaklah kamu perhatikan dengan siapa kamu berkawan. Gambaran nampak macam bagus, kelebihan-kelebihan tadi kan, tapi sebenarnya tuan-tuan, Masya Allah, ya, dia boleh merosakkan sampai ke peringkat dia boleh merosakkan rumah tangga. Sebab suami pergi outstation, tiba-tiba balik rumah, siapa? Saka yang diberi oleh suami boleh berupa jadi suaminya, dan boleh dengan isteri. Saka mengajar kita jadi malas, malah buat kerja lah. Dan semua saka buat, jin buat, setan buat, kita peluk tubuh je. Jadi malas, kita jadi malas. Dan akhir sekali tuan-tuan, susah nak mati. Susah nak mati. Orang dulu-dulu dia buka bumbung rumah, buka zinc. Susah, itu amalan dulu. Siapa yang ajar tak tahu tuan-tuan. Sekarang tak payah buka bumbung, nanti kalau duduk rumah flat macam mana? Tebuk sampai tingkat 18. Marahlah orang. Tapi itu tak payah. Sekarang dah ada cara Islam, keluar je daripada badan dia. Betul kalau orang, saya nak sebut yang pertama ialah bertaubat nasuha. Sebelum kita mati, susah nak mati tu. Dahlah mati tu susah. Bela saka lagi susah nak mati. Ya, lagi dah taubat nasuha. Nombor 2, tolong bakar segala bahan-bahan saka. Orang dulu dia ada satu alat simbolik. Nak serah setan ni ada alat keris ke, pedang ke, kamu kena jaga. Maka yang tu nak buat apa? Kalau keris lama janganlah buang. Kita tawarkan saja, buang benda-benda yang duduk kat situ, penghuninya. Kita buang penuh penghuni saja. Kalau nak buang, nak bakar, bacaan-bacaannya. Jangan pergi menteri yang bertulis bakar. Lepas tu ubah dengan zikrullah, ubah dengan amalan yang saleh. Tuan-tuan, 1 minit lebih lagi untuk masuk waktu isyak, tapi kita lajakkan sikit. Lajakkan sikit tuan-tuan. Sebab kita nak masuk yang ketiga, itu santau. 3S. S yang ketiga santau. Semua orang tahu santau ni tuan-tuan ialah
sejenis sihir, biasanya tujuannya ialah pertama dia nak uji keberkesanan hak dia belajar. Kita test santau jadi tak jadi. Yang kedua nak balas dendam, dengki. Nampak betul dia kedai tu laris kita hantar sihir namanya santau angin, ataupun dia hantar santau dalam bentuk makanan, dalam bentuk minuman, ataupun santau boleh pijak, dia tanam satu tempat, orang terpijak maka dia akan jadi santau, kembung perut, macam-macam lah tuan-tuan, muntah darah. Allahu Akbar. Sebab santau ni biasanya 3 gabungan. Pertama ialah jin, syaitan. Yang kedua ada mentera. Yang ketiga ada ramuan. Ya, ramuan apa santau ni? Sampai orang boleh muntah darah, batuk berpanjangan, hilang selera makan, badan jadi kurus, kulit jadi berkedut, kuku kebiruan, mata jadi biru ni, kuku jadi biru, mata jadi biru, tak cukup tidur, badan lemah, kaki tangan jadi sejuk. Masya Allah, ya. Badan macam dicocok-cocok, sakit-sakit. Kenapa jadi macam tu? Terutama muntah darah. Pergi scan di hospital, paru-paru awak okey, kata doktor. Saya pun tak tahu kenapa muntah darah. Biasa muntah darah ni tuan-tuan, paru-paru kita berdarah. Azan dulu ke sambung? Terus okey, masih. So, bila begitu tuan-tuan, rupa-rupanya dia kena santau. Sebab apa? Sebab tuan-tuan tengoklah ramuan santau tu apa? Yang pertama tuan-tuan lihat, dia ada ulat bulu. Ulat bulu. Ambil ulat bulu hidup-hidup tu dia tumbuk siap-siap. Lagi ada bisa. Sama ada bisa ular ke, bisa kala jengking ke, bisa apa lagi? Semua benda-benda berbisa, lipan ke. Dia campur. Apa lagi? Ada kaca halus. Kaca halus, ambil mentol cukup dah, mentol lampu Kalimatan ni. Ya, pecah-pecahkan, tumbuk dengan lulusong tu, tumbuk jadi halus. Itu ramuan dia. Apa lagi? Ni bukan nak mengajar tuan-tuan buat, jangan buat. Nak beritahunya benda sampai peringkat boleh muntah darah, itulah benda-bendanya. Waktu gatal-gatal. Apa sebab gatal-gatal? Miang rebung. Ambil, usahanya orang nak buat ni. Kalau kita malah campur-campur malah. Kat Shopee tak ada ni, tuan-tuan cari. Miang rebung, apa lagi? Kuku. Yang potong kuku tu. Apa lagi? Rambut. Itu jadi lekat-lekat tu, lekat kat leher. Apa lagi? Kulit telur. Apa lagi? Yang paling gatal namanya satu kacang. Gatal. Bukan kacang botol. Kacang babi namanya. Kacang babi. Kacang khinzir lah, Islamik sikit. Ini kacang yang paling gatal. Campur dengan miang rebung pula. Ada dawai berus periuk tu, dia potong halus-halus tuan-tuan ya. Ada apa lagi ya? Berus santan periuk, sabut yang punyo tu. Sabut dia ambil, dia campur sekali. Dan termasuk juga lipas yang dah mati tu. Yang dah mampus tu, lipas. Dia gabung. Itu sebab kadang-kadang orang betul lah. Pelik. Tapi kalau ada bisa masuk, memang confirm dia nak kasih mati. Gua mau kasih lu mati. Allahu Akbar. Tak nak kasih mati, dia kasihlah kaca-kaca halus sikit biar batuk berdarah, tapi lama-lama dia mati juga. Dia ada mati tak? Ya. Ada orang sudah mati dengan sebab santau. Dan ada orang sempat dirawat. Tapi rawatan ambil masa sebab dah makan benda-benda yang tadi tu tuan-tuan. Benda tu tak nampak miskin. Sebab dimasuk secara halus oleh syaitan. Berdosa besar, menyiksa manusia. Siksa tuan. Kenapa kurus kering? Sebab tak ada selera makan. Tak ada selera makan, kurus kering. Lama-lama tak ada selera makan, vitamin, tak ada energi, tak ada power, mati. Lama-lama mati, lama-lama. Ada yang mati terus sebab bisa ular. Allahu Akbar. Tuan-tuan dirahmati Allah. Sebab itu tuan-tuan, saya cadangkan, saya galakkan. Pertama ialah amalkan hak Nabi ajar kepada kita. Ini dipanggil kubu penggerak. Kubu penggerak ni tuan-tuan, di mana-mana kita boleh bergerak. Doa kubu ataupun
bergerak ni. Yang diajar oleh tuan guru almarhum Datuk Dr. Harundin. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dan ada dalam hadis Nabi, baca 3 kali pagi dan 3 kali petang, insya-Allah tidak ada sesuatu pun yang boleh memberi mudarat kepada kita. Nabi sebut dah. 3 kali pagi, 3 kali petang. Dan tuan guru pun ajar juga baca bismillah 5, bismillah 6 ataupun bismillah 7 kalau tuan-tuan hafal. Kan? Bismillah 5, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirkafi, bismillahirmuafi, bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ada 5. Ada 6, ada 7. Terpulang dah tuan-tuan nak. Sekurang bismillahirrahmanirrahim. Amalkan. 3 kali pagi. Jangan tunggu nak santau dulu. Bila dah kena santau, kita nak baca Quran pun dah malas dah. Sebab kita lemah, muntah darah. Macam kita dah asyik bila nak baca Quran? Bila nak zikir? Muntah darah. So sekarang masa sihat baca. Kenapa saya suruh baca? Sebab kata tuan guru, dia kata senang. Bila kita dah baca, Tuan akan tanda-tanda kalau makanan, minuman tu ada santau. Contohnya, kita order air kat kedai. Biasa kat kedai, dia sama-sama dia bergaduh, kita dimangsa. Kalau kita order air, ada santau, orang yang mengamalkan bismillah tadi tu, dia pegang pun, dia boleh tahu dah. Nampak getak, gelas ni jadi getak. Kenapa gelas ni getak? Macam nak pecah. Bos, gelas ni macam nak pecah, bos. Ganti yang lain. Okey, berganti yang lain. Gelas lain. Tengok, nampak pula menggelegak, mendidih. Padahal, kenapa jadi macam meletup-meletup air? Bang, apa masalah air ni? Ataupun dia nampak kaca dia nampak macam-macam, kulit telur dia nampak. Dah tahu dah. Tuan bagi kelebihan kepada orang yang mengamalkan nama-nama dia. Sekurang-kurangnya nak minum, bismillahirrahmanirrahim. Tambah lagi, bismillahillazi la yadurru, 3 kali pagi, 3 kali petang. Amalkan. InsyaAllah tuan-tuan. Sebab tu tuan guru kata ini kubu penggerak, kubu bergerak. Mana-mana kita boleh baca, tak perlu lepas ada. 3 kali pagi, 3 kali petang. Gerak. Masuk kedai, menaik kereta, bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ada kadang-kadang kita order apa? Mi soto ataupun mi kuah, mi sup. Tak je, pecah lagi. Kenapa pecah ni? Dah tahu dah. Ini something wrong. Tak apalah, saya bayar je, tak apa. Ambil duit. Saya tak dimakan. Dah tahu dah, ada santau. Bahaya tuan-tuan ya. Ini semua kait dengan syaitan, kait dengan ilmu sihir. Maka berhati-hatilah tuan-tuan. InsyaAllah, siapa berdamping dengan syaitan, syaitanlah yang akan melindungi dia. Siapa berdamping dengan Allah, Allah akan melindungi dia daripada syaitan tadi. So, siapa pendamping kita? Allah. Jadi, antara pendamping yang bernama syaitan dan yang kita dampingi Allah, mana lebih hebat? Allah lagi hebat. Boleh pecah gelas dan sebagainya. Allah Ta'ala boleh tunjuk pada kita. Sebab itu tuan-tuan, malah sama-sama kita bentras ilmu sihir, saka dan santau ini dalam masyarakat kita. Jangan bagi kerjasama. Hapuskan tukang-tukang sihir, pahalanya sangat besar. Dan dalam masa sama kita pertingkatkan zikir-zikir kita, tawakal kita, keyakinan kita, perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih pihak masjid yang beri laluan kepada saya pada malam ini untuk hidupkan kuliah maghrib di masjid ini. Terima kasih kepada semua yang menonton, sama ada maupun di alam batin, ya, antara dua-dua ni, insya-Allah semua dah tengok dah, insya-Allah, dan bolehlah sebarkan ilmu manfaat ini kepada orang lain, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat pahala juga sebab menyebarkan kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.